Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung dengan chapter yang ke-6, iaitu carbonyl compound. So untuk kita punya learning outcome, yang pertama kita akan tengok structure, the general structure formula of aldehyde, aldehyde dan juga ketone. Alright. Yang kedua kita akan tengok nomenclature lah, penamaan. Nomenclature, so drawing, structures and nama lah, name the carbonyl compound lah. Name the carbonyl compound and include ada beberapa common name, termasuk beberapa common name. Formaldehyde, acetaldehyde, benzaldehyde, acetone and acetophenone. So ini adalah common name yang semua student kena tahu. Sebelum ni kita cuma belajar nak bagi IPAC name saja, tapi ada beberapa common name yang kita kena ingat lah, dia punya structures. Dia punya structures. Alright, so kita tengok yang pertama. So untuk carbonyl compound, kita punya functional group ni adalah carbonyl lah. So structure untuk carbonyl functional group adalah C double bond O. C double bond O. This is the general formula for carbonyl. Ketone dan aldehyde mempunyai general formula yang sama, CnH2nO. CnH2nO. Cuma beza dia, kalau kita lihat kat sini, so aldehyde dan ketone. Aldehyde dan ketone, perbezaan dia adalah pada attachment of C double bond O. Kalau untuk aldehyde, sebelah dia mempunyai alkyl group, and then satu lagi bahagian disambungkan ataupun bonded to hydrogen lah. So that means carbonyl ataupun C double bond O untuk aldehyde at the end of the chain, dia pada hujung rantai. While for ketone, so kedua-dua bahagian dia adalah attached ataupun bonded directly to alkyl group. So maksud dia carbonyl compound ataupun C double bond O untuk ketone berada pada karbon yang kedua dan seterusnya. So itu perbezaan dia. Alright, so perbezaan dia. Jadi kalau kita lihat kat sini, so kita akan tengok untuk penamaan. Untuk penamaan, so aldehyde, untuk penamaan aldehyde, so name by substituting the letter. So kita substitute, kita gantikan E pada hujung alkane dengan Al. Hujung alkane dengan Al. Contoh dia kalau alkane ethane, so kalau untuk aldehyde, so E pada hujung ni kita ganti dengan Al lah, dia akan jadi ethanal. Hujung dia ganti lah. Kalau propan jadi propanal, kalau butane jadi butanal dan seterusnya. Right? And then untuk basic name depend on the longest carbon chain. Dan dalam rantai karbon yang panjang itu, dia mesti mempunyai C double bond OH lah. So dia mesti kena ada kumpulan C double bond OH ataupun carbonyl group. Dan untuk aldehyde, so kena make sure ingat, so kedudukan karbon C double bond OH tu sentiasa pada nombor 1. So dia berada pada hujung rantai. Alright. So this is the general name. Ni adalah general name dan juga IPAC name untuk beberapa aldehyde yang awal lah. Beberapa aldehyde yang awal. Contoh dia untuk satu karbon, so IPAC name dia adalah methanal. Dan general name untuk methanal adalah formaldehyde. Kalau dua karbon, so karbon nombor 1 adalah di sini, name 1, ini adalah nombor 2 lah. Right? So untuk nama IPAC dia adalah ethanal dan general name dia adalah acetaldehyde. Ni seperti kita tadi, kita kena ingatlah beberapa general name untuk ataupun common name lah. Untuk
aldehyde yang awal. Dan kalau untuk 3 karbon, so ini karbon nombor 1, ini karbon nombor 2, ini karbon nombor 3. So nama common ataupun nama efek dia adalah propanal. Okey. Dan general name dia adalah propionaldehyde. So ini dah tak termasuk lah. So yang perlu ingat adalah di sini formaldehyde dan juga acetaldehyde. Okey, seterusnya kalau 4 karbon nama dia adalah butanal. Okey, sama juga kalau 4 karbon, so ini karbon nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4. Okey, butanal, so ini butanal. Okey, so general name dia adalah butyraldehyde. So sama juga, yang ni tak perlu lah. So kalau 5 karbon pentanal. Okey, ini dia punya general name. Right, kalau dia attach directly, so kalau C double bond O attach pada pH ni sebenarnya adalah phenyl. Phenyl ni maksud dia benzin lah. Maksud dia kalau dia attach directly dengan benzin. Okay, kalau ini attach directly dengan benzin, so ini seperti yang kita dah belajar dalam tajuk aromatic compound. So nama dia adalah benzaldehyde. Okay, nama dia adalah benzaldehyde. Baik, so kita tengok beberapa contoh soalan. So, cara nak memberi nama. Okay, so first sama juga seperti sebelum-sebelum ni. So we have to find the longest carbon chain to be the parent lah, parent chain. Tapi kalau ikut kat sini cuma ada parent chain saja, dia tak ada dia punya substituent. So this is the parent chain. So ini adalah parent chain, and then kita nomborkan. So make sure C double bond O untuk aldehyde dia akan sentiasa dapat nombor 1. So nombor 1 4 karbon. Okey, jadi nama dia adalah, kalau alkin kita namakan sebagai butin. Jadi kalau untuk aldehyde nama dia adalah butanal. Right, butanal. Okay, kita tengok struktur yang kedua. Okey, struktur yang kedua. Baik, untuk struktur yang kedua, find the longest carbon chain. Okay, find the longest carbon chain. So, kalau ikutkan kat sini, kita boleh ambil di sini 1, ataupun kita mungkin juga boleh ambil yang atas ni kan. Kita boleh juga ambil yang ini. So kalau ikutkan ni, bilangan karbon dia sama, ataupun bilangan rantai karbon dia sama. Kalau hujung ni dia akan dapat 2, 3, 4. Kalau ke atas ni sama juga, dia akan dapat 1, 2, 3, 4. So jadi kita nak pilih yang mana satu. So, sama juga kalau ada 2 pilihan, so kita kena pilih yang lebih banyak substituent lah. Sebab kalau kita ambil yang atas ni, dia cuma ada 1 substituent kat sini. Jadi kena ambil yang straight, yang lurus. So rule ni ada dalam alkin. Okay. So rule ni ada dalam alkin. So bila ada 2 option, ada 2 pilihan rantai yang sama panjang, so kena pilih rantai yang mempunyai lebih banyak substituent. Sebab kalau kita ambil yang ini sebagai parent, so ini adalah parent, jadi kita akan ada 2 substituent lah. Satu di atas ni, ini adalah substituent. Substituent dia 2 karbon, nama dia adalah ethyl. Dan satu lagi Br, ni juga adalah substituent. Substituent Br kita namakan sebagai bromo. Okey, jadi numbering sama. Kita akan mula daripada C double bond O. Ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, nombor 4. Okey, so, untuk penulisan sama juga seperti sebelum-sebelum ni. So kena rujuk dia punya alfabet lah. Alphabetical, ethyl, E, bromo, P. Jadi kena tulis bromo dahulu. Jadi bromo kalau kita lihat, dia attach pada karbon yang ketiga. So 3 dash bromo. Okay, kita nak tulis pula ethyl, kena letak dash pula. Dan kalau kita lihat, ethyl attach pada karbon yang kedua. Okay, 2 dash ethyl. So habis dah substituent, and then kita akan tulis dia punya parent. So parent dia adalah 4 karbon. 4 karbon seperti yang atas ni. Nama dia adalah butanal. Jadi kita tuliskan butanal. Alright, seterusnya kita tengok contoh yang lain. Baik, kalau kita lihat yang ini, so kita nak ambil mana sebagai parent. So kalau kita lihat ada benzin. So ada benzin, dan juga dia ada rantai karbon, 2 rantai karbon lah. Dan kalau kita lihat benzin ni, dia tidak attach directly. Okay, dia tidak attach directly.
Kalau di attach directly macam ni, kalau ini di attach directly, yang ni nama dia adalah benzaldehyde. Benzaldehyde. Tapi sekarang ni dia tidak bersambung directly. Okey, tidak bersambung directly. Jadi ada carbon yang ada satu lagi carbon lah kat tengah-tengah tu kan. Jadi maksud dia kita kena ambil yang ini sebagai parent. So kena ambil itu sebagai parent, ini kena ambil sebagai parent, walaupun rantai dia cuma ada dua. Dan benzin ni kita akan jadikan dia sebagai substituent lah. Jadi ingat balik, benzin bila kita jadikan sebagai substituent, nama dia adalah phenyl. Okay, phenyl. Bila jadi substituent, nama dia adalah phenyl. So numbering sama juga, ini still dapat nombor 1, ini nombor 2 lah. So dua carbon, nama dia adalah ethanol. Okay, kalau aldehyde, kalau alkene nama dia ethane. Jadi kalau aldehyde nama dia adalah ethanol. Jadi substituent ni phenyl, phenyl attach pada carbon nombor 2. Jadi nama dia, nama IUPAC dia adalah 2-phenyl. Okay, terus kita sambungkan dengan ethanol. Alright. Okay, kita tengok. Okay, ini kalau dia melibatkan rantai gelang. Okay, cyclic lah, rantai gelang. So untuk cyclic aldehyde, okay, maksud dia yang C double bond O attach directly ataupun bonded directly to the ring. Dia mesti, syarat dia begitulah, dia mesti sambung terus. Okay, nama untuk IUPAC, untuk apa ni, nama IUPAC yang kita akan berikan, kita akan tambahkan pada hujung dia dengan carbaldehyde. Okey, dia pelik sikit lah yang ni. Carbaldehyde. Okey. Jadi gelang itu kita namakan seperti kita namakan untuk alkene, alkana. Dan pada hujung ni kita tambah dengan carbaldehyde. Sebagai contoh, macam ni kan, saya ada segi 6 yang bonded direct ni, syarat dia begitulah, dia kena attach directly lah, kena sambung directly macam ni, kena sambung directly. Okey, jadi kalau macam ni dia tak ada substituent, jadi tak ada masalah lah. Kalau ada substituent, so nombor 1 adalah di sini lah, nombor 1, carbon nombor 1 yang bonded directly itu kepada C double bond O. Jadi 6 carbon. Okey, 6 carbon ni kita namakan dia sebagai cyclohexene. Okay, nama dia adalah cyclohexene. Cyclohexene. Dan C double bond OH ni dia merujuk kepada carbaldehyde. Macam ni. Dia ada space kat sini sikit. Ada space kat sini, ada ruang. Cyclohexene carbaldehyde. Cyclohexene carbaldehyde. Kita beri contoh yang lain. Kalau kita ada segi 5 kat sini, dan kat sini dia ada C double bond O H yang attach directly lah. Syarat dia begitu, kena attach directly. Contoh kat sini dia ada CH3. Okay. Right. Jadi parent yang mana satu? Parent dia adalah yang ini lah. Parent dia adalah yang ni. Parent ni semua ni, sebab dia bonded directly ni. Jadi ini akan jadi parent. Ini akan jadi substituent. Substituent ni seperti biasa, satu carbon nama dia adalah methyl. So untuk parent nombor 1, carbon nombor 1 berada pada carbon yang bonded directly kepada C double bond O. So ini nombor 1 lah. Jadi maksud dia substituent tadi attach pada carbon nombor 3 lah. Ini 1, sini 2, sini 3. Okay. So macam ni kita nak tulis penamaan. Okay. So kita macam biasa juga, kita akan tuliskan dulu substituent. Substituent dia adalah methyl. Methyl duduk pada carbon yang ketiga. Jadi nama dia adalah 3 dash methyl. Okay. Dan terus kita sambung kepada parent. Dan kalau kita lihat parent dia segi 5. Tadi segi 6 nama dia lah cyclohexane. Jadi segi 5 nama dia lah cyclopentane. Okay, sambung terus cyclopentane. Right? Cyclopentane. Dan bahagian ini kita namakan sebagai carbaldehyde. So ada space sikit kat situ. So nama dia adalah carbaldehyde. Okay. Trimethyl cyclopentane carbaldehyde. Okay.
Tapi kalau dia tak ada ataupun dia tak bersambung directly, contoh dia macam ni, di case dia sama juga macam soalan sebelum ni lah. So kalau dia tak bersambung directly seperti ini, jadi kita tak boleh bagi nama ada carbohydrate ni lah. So dia akan, ini sebagai parent, bawah ni sebagai substituent. Macam tu. Substituent dia akan jadi cyclohexyl. Cyclohexyl. Okey. 2-cyclohexyl ethanol. 2-cyclohexyl ethanol. Kalau ini nama dia 2-cyclohexyl ethanol. Okey. Ini sebagai parent. Parent dia cuma 2 karbon. So ini nombor 1, ini nombor 2. Alright. So itu nama untuk aldehyde. Okey. So kita terus pergi kepada ketone. Namaan untuk ketone. So ketone seperti juga aldehyde. Kalau aldehyde hujung nama pada alkin kita ganti dengan Al. Jadi kalau ketone kita ganti dengan ONE. Okey. ONE. So the longest chain mesti mengandungi karbon ni lah. Ini sama juga seperti tadi lah. Dan juga karbon pada C double bond O mesti kita nomborkan dengan nombor yang kecil. Kalau dia duduk lebih berat di sebelah kanan, maka kita akan start nombor daripada sebelah kanan lah. Kalau C double bond O tu berada di sebelah kiri, berat di sebelah kiri, maka kita mula dengan sebelah kiri. Okey. Kalau aldehyde tak ada masalah sebab dia duduk di hujung. Kalau ketone dia bermula daripada karbon yang kedua, ketiga dan seterusnya. Right. So kita tengok beberapa nama untuk ketone. Right. Ketone dia akan bermula dengan 3 karbon. Dia tak ada 1 karbon, 2 karbon. Tak ada lah. Okey, kalau contoh macam ni dia ada di tengah-tengah, jadi yang ni tak ada masalah. Jadi nombor kita boleh letak daripada mana-mana. So 3 karbon, nama dia adalah propanon. So untuk general name atau common name, nama dia adalah aseton. Okey, yang ni kena ingat lah. Kalau disebut aseton, maksud dia merujuk kepada propanon. So dia 3 karbon. Okey, aseton maksud dia merujuk kepada propanon. Baik, kalau untuk 4 karbon, kalau contoh macam ni, so C double bond O dia lebih berada di sebelah kiri. Jadi maksud dia kita mula nomborkan daripada sebelah kiri. So, jadi di situ C double bond O akan memperolehi nombor 2. So nama dia adalah butanon. Okey, butanon ataupun 2-butanon. Okey, 2-butanon. Tapi 2 ni kalau kita tak tulis dia tak jadi masalah. Sebab butanon dia tidak ada isomer. Dia tak ada 3-butanon. Dia cuma ada 2-butanon sahaja. Jadi kalau kita tak tulis, so dia tidak akan jadi isu. Seterusnya kalau dia 5, okey, sama juga numbering. Kita akan mula daripada karbon yang hampir dengan kumpulan berfungsi. Okey, kalau yang ini mesti ataupun wajib kena tulis 2. Sebab kalau pentanon dia ada isomer lah. Okey, dia ada 3 pentanon. Jadi 2 pentanon ada 3 pentanon. Jadi kena tuliskan dia punya numbering. Nombor tu kena tulis. Okey, kalau bonded directly kepada pH mesti macam saya sebutkan tadi, pH ni merujuk kepada benzin lah. Phenyl. Jadi kalau sambung directly kepada benzin, so IUPAC name dia adalah phenyl ethanol. Okey, phenyl ethanol, dan dia punya general name atau common name dia adalah acetophenol. So dalam kes ni ingat acetophenol kita terima juga sebagai IUPAC. Acetophenol tu sebenarnya adalah IUPAC name, general name, tapi kita terima sebagai IUPAC. Yang ini kita dah bincangkan dalam aromatik. Right. Kalau ada dua-dua bahagian phenyl, so yang ini kita panggil diphenyl methanol. Okey. Seterusnya kalau macam ni so ini seperti yang kita tahu tadi, so dia 5 karbon, 1 2 3 4 5. Okey. So nama dia juga adalah pentanon, cuma kena letakkan nombor 3 pentanon. Right. Maksud dia bermula dengan pentanon, kena letakkan nombor lah 2 pentanon, 3 pentanon, dan seterusnya lah. Kalau hexanon pun sama juga, kena letakkan dia punya position of functional group. Okey, kita tengok contoh. Baik. So seperti sebelum ni, cari rantai yang paling panjang. Ingatlah, cari rantai yang paling panjang. So yang panjang
panjang kalau ikutkan. Kalau kita straight sahaja, dia akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita kira sampai ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksud dia yang rantai yang paling panjang adalah 6. So ini akan jadi sebagai parent. Ini akan jadi sebagai substituent. So satu karbon nama dia adalah methyl. Jadi parent, okey, nombor bermula daripada sinilah sebab dia paling hampir dengan C double bond O. 5, 6. So nama dia adalah 2-hexanon. Parent dia nama dia adalah 2-hexanon. Right, jadi kita tuliskan methyl berada pada karbon yang keempat. So 4 dash methyl. Okay, kita nak tuliskan 2-hexanon, kena letak dash juga no? Sebab kita nak tuliskan nombor 2-hexanon. Okay, baik, kita tengok contoh yang lain. Seterusnya, okay, kalau macam ni, mana kita nak ambil sebagai parent. So kalau kita lihat C double bond O, dia tak bonded directly, dia tak sambung directly. Okay, jadi maksud dia ini kita akan ambil sebagai parent lah. Okay, so ini sebagai parent walaupun dia cuma ada 3 karbon sahaja. Maksud dia benzin ini akan kita jadikan sebagai substituent. So benzin bila jadi substituent kita namakan sebagai phenyl. Okay, so numbering kita nak mula dari mana? Okay, numbering kita mula daripada sini lah, 2, 3. Okay, kita tak mula daripada sebelah kanan. Kalau kita mula daripada sebelah kanan, kedudukan C double bond O still dapat nombor 2, tapi phenyl akan dapat nombor 3. Okay, kalau kita mula daripada kiri, double bond juga still akan dapat nombor 2. Yang tu tak ada isu, tapi substituent dapat nombor yang kecil. So yang ini kita juga ambil kira lah, setelah kita ambil kira kedudukan functional group. Okay, functional group. Tapi priority kita kena keutamaan kena letak pada functional group lah. Kalau functional group dapat nombor, kena pastikan functional group dapat nombor yang kecil dahulu. Jadi nama dia, okay, so phenyl berada pada karbon nombor 1. Kita ada 1 dash phenyl. Okay, and then propanon. Okay, propanon kita tak perlu tulis dia punya nombor sebab dia tak ada isomer yang lain. Okay, dia cuma ada 2 propan, 3 propanon tak ada. Jadi kita tulis propanon. Right, 1 phenyl propanon ataupun phenyl propanon. Okay, next, seterusnya 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini tak ada isu lah. Ini soalan seperti yang tadi. Nama dia adalah pentanon. Cuma jangan lupa nombor 2 ni wajib kena tulis sebab dia ada isomer. Dia ada 3 pentanon. Okay, 2 pentanon ada, 3 pentanon ada. Okay, jadi contoh yang seterusnya. Okay, kalau macam ni kita nak ambil mana sebagai parent? Okay, sama juga. Ini kita ambil yang rantai yang tengah-tengah ini sebagai parent lah. Sebab benzin ni dia tak attach directly. So ini akan jadi sebagai substituent, ini pun akan jadi sebagai substituent lah. So phenyl ada 2 sebagai substituent. So 3 karbon, 1, 2, 3. Jadi nama dia adalah propanon. So phenyl berada pada karbon nombor 1 dan nombor 3. Jadi kita namakan sebagai 1, 3 diphenyl. Okay, di merujuk kepada 2 lah. Phenyl ada 2. Okay, dan terus kita tulis dia punya parent, propanon. Okay, 1,3 diphenyl propanon. Baik, untuk gelang, untuk ketone gelang dia tak ada isu. So namakan seperti biasa saja. So nombor 1 adalah karbon yang apa ni, C double bond O lah. C double bond O. So ini nombor 1, ini nombor 2. Okay, 3, 4, 5 lah. Jadi gelang kita namakan seperti biasa. Kalau gelang cuma tambahkan cyclo sahaja. Okay, cyclopentanon. So dia tak seperti aldehyde lah. And then substituent ada 2. Satu adalah etil, satu lagi adalah kloro. Itu adalah substituent dia. Dan kedua-duanya berada pada karbon yang kedua. So bila kita nak tulis, sama juga alphabetical kena ambil kira.
akan tuliskan kloro dahulu. Nama dia adalah 2-kloro. Okey, dash etil. Etil juga kena tuliskan nombor lah. Etil pun berada pada kapal nombor 2. Etil cyclopentanol. Okey, cyclopentanol. Okey, saya tulis di bawah lah. Sepatutnya kena sambung kat sini terus. Sebab tak muat. Cyclopentanol. Right. 2-kloro, 2-etil, cyclopentanol. Okey, so itu sahaja. Terima kasih.